السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah maghrib menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Yang kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki. Ini sebuah kitab tasawuf yang mana perbincangan kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata, yakni syarhul kalam. Logo ataupun gemar atau syarhul kalam ini adalah merupakan satu daripada sifat yang tercela ataupun perangai yang tercela, ataupun disebut juga sebagai mazmumah. Yang mana kalau kita perhatikan ada beberapa istilah yang penting yang disebut di dalam mana-mana kitab tasawuf, yakni takhalli, tahalli. Itu adalah merupakan dua istilah yang penting yang biasa disebut, dan juga tajalli yang ketiga, takhalli, tahalli dan juga tajalli. Takhalli dan juga tahalli itu adalah urusan makhluk. Tajalli itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan takhalli, yakni mengosongkan, dan apa yang dimaksudkan dengan tahalli, mengisi, memenuhkan, dan apa yang dimaksudkan dengan tajalli itu anugerah. Dan berbalik kepada istilah takhalli, yakni takhalli itu adalah mengosongkan jantung, hati, jiwa itu daripada sifat yang tercela. Satu daripadanya gemar berkata-kata. Ini adalah merupakan sifat yang tercela, hendaklah dikosongkan, dibuang daripada jantung, hati, jiwa, hendaklah dibuang. Dan tahalli itu maksudnya diisi, hendaklah diisikan dengan jantung, hati, jiwa kita dengan sifat yang terpuji, mahmudah. Di antara sifat yang terpujinya cinta kepada Allah, dan di antaranya raja, yakni mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun khauf, takut kepada Allah, dan di antaranya sabar, syukur, dan seterusnya. Yang sifat-sifat itu insya-Allah kita akan sama-sama memahaminya dalam pelajaran yang akan datang, cuma sebagai satu maklumat. Mana maklumat berkenaan dengan istilah takhalli dan juga tahalli.
Dua istilah ini juga diperbincangkan agak lebar oleh Syekh Adillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau. Ini berkenaan dengan takhalli dan juga tahalli. Itu adalah merupakan dua istilah yang penting juga kalau kita belajar ilmu tasawuf untuk kita faham. Dan satu lagi tajalli. Tajalli itu adalah merupakan anugerah Allah, seperti anugerah daripada Allah, yakni syurga, rahmat, keampunan. Itu adalah merupakan anugerah, dipanggil sebagai tajalli, anugerah daripada Allah. Ini adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting urusan kita sebagai hamba-Nya adalah takhalli dan tahalli tadi, kosongkan jantung hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, mazmumah, dan juga isi jantung hati jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji, mahmudah. Dan apabila hati di jiwa jantung kita, jantung hati diisi dengan sifat-sifat mahmudah, di waktu itulah insya-Allah Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada jiwa itu dengan sifat-sifat yang menguatkan tadi. Allah Ta'ala akan menganugerahkan yakni keseronokan di dalam ibadah, sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma anni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah merupakan doa yang sepatutnya kita lazimi untuk baca. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Allahumma anni ala zikrika, bantu tolong kita di dalam untuk ingat kepada Allah, menyebut Allah, minta bantuan daripada Allah, dan minta juga kepada Allah agar kita ni sentiasa bersyukur kepada Allah. Kita minta juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengelokkan ibadah-ibadah kita, yang mana kesemua itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Usaha daripada kita kosongkan jantung hati kita daripada sifat yang tercela dan isi jantung hati kita dengan sifat yang terpuji, dan kita minta kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan anugerahkan kita ni orang yang lazat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada pelajaran kita, insya-Allah yang kita sebutkan tadi masih dalam perbincangan berkenaan dengan syarhul kalam ataupun logo berkata-kata. Yang mana tajuk ini agak panjang sebab apa? Gemar berkata-kata ni ada beberapa contoh ataupun ada beberapa jenis. Tidak sama di antara satu orang dengan orang yang lain dalam suka berkata-kata. Dan tajuk ini, yakni sambungannya, dan adapun berbantah-bantah, maka iaitu mencela akan perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya, sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Dan di antara gemar berkata-kata ni suka berbantah-bantah, suka bertengkar. Ya, ini suka bertengkar ni adalah merupakan satu daripada suka berkata, yang mana sifatnya apa? Sifatnya mencela perkataan orang lain. Suka berbantah ni apabila seseorang tu suka mencela perkataan orang lain. Dia dengar orang cakap, dia rasa tak betul, dia suka mencela dengan menzahirkan akan kecederaannya, yakni dengan mengungkapkan, menyatakan apa yang salahnya. Dia suka perhatikan cakap orang, dan dia suka mencela, dan dia akan sebut apa salahnya. Ini orang yang suka berbantah, suka cari masalah. Mudah bahasanya, suka cari masalah dengan orang. Sama ada cederanya pada lafaz atau pada maknanya. Jadi dia semua dia ungkit apa salahnya, dari lafaznya pun salah kata dia, ataupun dari makna perkataan salah. Maknanya orang yang suka cari masalah. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Suka berbantah-bantah itu ada dua perkara, dua sebab.
Kenapa orang suka berbantah-bantah? Jadi kalau kita lihat sekarang, berbantah-bantah itu sesuatu yang lumrah. Berbantah-bantah di dalam media sosial, berbantah-bantah. Ini berbantah-bantah dengan tulisan, sama dengan membantah-bantah dengan perkataan. Sebab apa? Dia lebih luas, media sosial ini lebih luas untuk berbantah-bantah. Yang mana berbantah-bantah di antara asatizah pun dah banyak dekat media sosial. Dia ni potong-potong dia punya videonya, lepas tu dia ulas. Dia ni potong-potong videonya ulas, suka berbantah-bantah. Sedangkan benda itu tidak sewajarnya ustaz-ustaz bergaduh berbantah-bantah. Jadi pening orang awam mana satu yang nak ikut. Kita apabila bercakap ni sudah tentu ada salah. Sudah tentu ada perkataan-perkataan yang mungkin tersasar, itu biasa. Sebab sebagai manusia ni yang kita tidak maksum, berbeza dengan Rasulullah SAW. Mama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang ini tidak bercakap Muhammad tu dengan nafsu dia, dengan syahwat dia, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita menjaga perkataan kita ni, tapi kadang-kadang ada juga kesilapan. Dan kalau kesilapan itu yang dicari untuk diolah, di mana ianya adalah merupakan sifat yang tercela. Jadi kita boleh lihat di dalam media-media sosial ni, ramai orang yang suka berbantah-bantah. Yang tidak elok kita sebutkan tadi asatizah, para ustaz, para ustazah yang berbantah-bantah. Yang pentingnya orang awam mana betul. Sepatutnya sama-sama kita ni menutupi yang silap. Kalau kita nak menegur pun mungkin kita boleh tegur secara personal, bukan tegur di dalam media sosial. Itu adalah merupakan cara agar kita ni hidup dalam keadaan yang harmoni, tidak termasuk dalam kumpulan orang yang ada sifat ini, sifat yang tercela. Kerana apa seorang itu suka berbantah? Ada dua kelakuan. Ada kalanya kerana meninggikan dirinya dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Di antaranya sebab apa satu orang itu suka berbantah? Sebab dia rasa orang lain rendah, dia tinggi. Dia rasa orang lain tu lebih tak tahu, dia lebih tahu. Maknanya dia ada sifat itu. Di mana sifat takabur, sifat sombong ni zahir daripada perkara ataupun perbuatan suka bertengkar, suka berbantah. Kenapa satu orang suka memprotes ataupun mencela percakapan orang lain? Sebab dia rasa orang lain tu lebih rendah daripada dia. Di mana sifat takabur tu ada dalam diri orang itu. Sedangkan takabur tu adalah merupakan sifat yang amat tercela, dosa besar. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat yang suka menghinakan orang lain, dan kadang-kadang lebih. Jadi dia ada tabiat yang tidak baik, tabiat yang jahat, agar orang lain yang dia bantahkan itu akan dihina oleh orang lain. Maknanya kemungkinan besar dalam dirinya memang ada dua-dua. Satu sombong, yang kedua suka kalau orang lain itu dihina oleh orang lain. Dia suka orang lain itu mendapat musibah. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Jadi berbantah-bantah itulah zahirnya daripada apa yang ada dalam dirinya. Suka berbantah-bantah, suka bertengkar itu sebab ada dalam dirinya satu sifat sombong. Yang kedua suka lihat orang lain susah. Maknanya apabila dia dah sebutkan kesalahan-kesalahan orang yang dia bantah itu tadi, di mana orang lain pun akan melihat orang itu sebagai yang hina. Masyarakat akan menghina orang-orang yang dia bantah. Dia suka kalau orang itu akan dapat susah. Jadi maknanya dalam diri orang ni biasanya ada dua penyakit itu. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Sepatutnya kalau kita dengar orang itu bercakap benda yang benar, kita benarkan. Tidak perlu kita nak ulas lagi, sudah cukup untuk kita benarkan. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah.
Dan kalau orang itu tersalah cakap, patut kita diam saja. Melainkan benda itu adalah perlu kita tegur, tapi kena cara hikmah. Bukan kita terus bantah sehingga memalukan orang itu. Melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama, maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau satu orang itu menyebut perkara-perkara yang munkar, maknanya dia adalah merupakan perkara yang menyebabkan kepada agama. Jadi bagaimana hendaklah kita tegur orang itu dengan cara yang berhikmah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Allah itu dengan cara yang hikmah. Jadi bukan kita ni mencari keuntungan daripada kesalahan orang lain. Kita tidak boleh mencari keuntungan daripada salah cakap orang. Jadi ada orang yang ada penyakit macam tu. Yang dia ingin keuntungan, ingin popular, ingin orang puji dia sebab dia ni tahu daripada orang lain. Di atas apa? Di atas kekurangan orang itu. Orang tu salah cakap, dia menjaga salah cakap itu sehingga dia ni umpama dipuji sebagai orang yang bijak. Ini adalah orang yang mengambil untung daripada kelemahan orang lain. Islam tidak ada sikap yang begitu. Sepatutnya kekurangan, kelemahan orang lain itu kita betulkan dengan cara yang hikmah agar orang yang salah itu kembali kepada Allah dalam keadaan dia pun suka, bukan dalam keadaan dia benci kepada orang yang bijak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mir'a wa huwa muhittun, bunya lahu baitun fi a'lal jannah, wa man tarakahu wa huwa mubtilun, bunya lahu baitun fi ribatil jannah." Yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan ia akan berbantah-bantah. Ini barang siapa man tarakal mir'a, barang siapa yang meninggalkan sikap suka berbantah-bantah, suka bertengkar, dia tinggalkan sikap itu. Pada ketika ia yang sebenar nescaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Yang ini dikala dia tinggalkan sikap berbantah-bantah dalam keadaan dia benar. Dia cakap satu perkara, benda yang benar. Dan ada orang yang mungkin tak suka perkataan dia, suka berbantah dengan dia, tak buat. Dia dah cakap, cukuplah. Jadi tidak perlu untuk dia perpanjang-panjangkan sehingga boleh menjadi satu bentuk permusuhan. Orang macam ni Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah akan bina dia ni syurga. Rumah yang setinggi-tinggi di syurga. Maknanya orang yang contoh kalau kita mengatakan satu perkara yang benar dan ada yang mendengar tu mungkin dia tak setuju dengan kita, tapi kita pun tidak memperpanjang-panjangkan. Sebab kalau memperpanjangkan kita pun tidak nak sikap berbantah-bantah, di mana sikap ini terpuji. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah akan binakan rumahnya di tempat yang setinggi-tinggi dalam syurga. Dia benar. Tapi di sebalik benar itu kalau ada orang suka nak berbantah dengan dia, bertengkar kepada pendapat yang benar itu, dia kata tak apalah. Jadi tidak perlu untuk dia bertengkar. Ini adalah sikap yang terpuji. Dan barang siapa yang meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, nescaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga. Dan andai kata dia salah, dia bercakap salah, dan ada orang lain pula membantah cakap dia, dia memang dia tahu dia salah, dia pun tidak nak bertengkar, memang dia tahu salah. Di mana ini pun sikap terpuji. Orang dah tegur, dia pun tidak perlu nak melenting, memang dia salah. Di mana sikap yang macam ni, di mana orang macam ni Allah Subhanahu wa taala akan bina rumahnya di sekeliling syurga. Kelebihan maknanya apa dia punya kesimpulan daripada hadis ini? Jangan suka berbantah. Kalau kita benar, ada orang yang nak berbantah dengan kita, tak apalah, kita dah sebut yang benar. Dan ada kita salah, orang tegur kita, tak perlulah kita nak melenting sebab memang kita salah. Ini sikap yang terpuji. Ada orang kadang-kadang dia salah, dia tak suka untuk apabila orang tegur sebab masih nak menegakkan kesalahan. Itu adalah perkara yang munkar. Orang Melayu kata apa? Menegakkan benang basah. Benang yang basah itu kalau nak tegak pun memang tak ditegak. Tapi sebagai perumpamaan, benda yang salah kalau cuba nak dibetulkan, nak dipertahankan, memang dah salah. Cuma di sini sikap apa? Sikap yang perlu ada. Kalau kita benar, kita pun orang nak bantah kita, tak apalah. Bukan kita ni
penakut, bukan kita pengecut, tetapi kita tidak nak bertengkar, tak ada faedah. Dan anda kata kita salah, orang tegur kita, ya alhamdulillah, mana dua sikap ini adalah sikap yang terpuji. Bermula dengan itu kerana meninggalkan berbantah atas yang benar itu lebih sukar. Kenapa? Dengan hadis ini kata pengarang, di mana berbantah dalam perkara yang benar itu sukar. Orang bantah cakap kita benar, kita nak mengalah, kita dah benar. Orang bantah cakap kita nak berhenti daripada berbantah, di mana benar itu sukar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu al-'abd haqiqatal iman hatta yad'al mira'a wa huwa muhibb. Yang bermaksud artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia yang benar, adapun melawan dan seluruh. Di mana dalam hadis ini menyebutkan bermaksud tidak sempurna oleh hamba. Seorang hamba itu tidak sempurna iman dia, tidak sebenar-benar sempurna iman dia hingga dia meninggalkan berbantah-bantah padahal ketika itu dia benar. Macam kes tadilah, dia dah benar, tapi ada orang tak setuju sampai boleh membawa kepada pertengkaran, dia pun tak nak layanlah. Jadi dalam keadaan dia tidak nak layan, tidak mau berbantah-bantah sedangkan dia benar, ini adalah sempurna imannya. Dan kalau satu orang tu dia benar dan orang bantah cakap dia pun bantah balik, sehingga boleh membawa kepada pertengkaran, permusuhan, di mana tak sempurna lagi iman. Yang kita nak di sini bukan kemenangan, yang kita nak di sini adalah kebenaran. Kita sudah benar, ya alhamdulillah. Kalau orang nak bantah kita pun, ya tak perlu nak bantah, sebab kita matlamat dalam hidup kita nak benar di sisi Allah, bukan kita nak menang di sisi manusia. Kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah benar, maknanya kita menang. Kalau kita menang di sisi manusia tapi di sisi Allah tidak benar, maknanya tidak ada guna apa. Dan ada pun melawak. Ini contoh yang lain. Syarhul kalam, suka berbantah-bantah, suka berkata ni, di antara contoh yang lain, yakni melawak. Suka buat lawak jenaka, suka berseluruh. Kan ada sekarang sinetron yang memang khusus untuk buat lawak jenaka. Walaupun kadang lawak jenaka tu pun tak boleh nak terima di akal kita. Mudah bahasanya, tak payah cakap lah. Tak payah nak cakap, tak payah nak cakap. Mana kita dengar pun tak payah cakap lah, bahasa tu kasar, tak payah cakap lah. Dan kita dengar tu macam tak payah cakap. Orang Jawa panggil goblok. Mana tak payah nak cakap. Benda tak boleh nak dicakap. Mana benda macam tu nak melawak tu sampai benda macam tu tak elok nak kita cakap. Satu, boleh menyebabkan orang pandang dia tidak cerdik. Kita guna perkataan tidak cerdik. Satu perkataan lain tu memang kasar, tidak cerdik. Benda tu tidak cerdik. Kadang lawak jenaka itu adalah bohong. Bohong tu sifat orang munafik. Tidak cerdik tu bukan sifat orang Islam. Orang Islam sentiasa cerdik. Kan orang Islam tu memang terkenal sebagai cerdik. Islam kan tinggi, tidak ada tinggi berbanding dengan Islam. Mana orang Islam tu dia sentiasa dalam pemikiran yang cerdik, pemikiran yang orang boleh ambil contoh. Tapi tiba-tiba kalau orang Islam masuk sinetron yang menunjukkan kurang cerdik, maknanya di mana Islam ni? Dan yang kedua pula, kalaulah bohong, mana benda yang membohongi, jelas-jelas membohongi, di mana jelas ini sifat orang munafik itu satu daripada nak ada cakap bohong. Di mana nilai kita sebagai orang beriman kepada Allah? Dan ada pun melawak dan seluruh, maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan takut. Ditakuti, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW. Dia punya kesan daripada banyak melawak ini membawa kepada tertawa. Suka melawak-lawak, suka berseluruh ni kesan apa? Banyak tertawa-tawa. Dan kalau suka tertawa-tawa ni, gelak ketawa, sepanjang masa gelak ketawa, dia boleh menyebabkan mematikan hati.
hati ini bagaimana nak dia hidup dengan zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan sebut Allah, ingat Allah tu boleh menenangkan hati. Hati kita akan jadi hidup. Hati ni boleh hidup dengan zikir, ingat kepada Allah. Sebagaimana bumi hidup dengan sebab hujan. Jadi bagaimana hati itu kena hidup? Hidupkan bagaimana dengan kita ingat sebut Allah. Dan apabila kita banyak tertawa berlebih-lebihan, boleh menyebabkan hati mati. Ketawa je, tak ada benda yang serius. Patut dalam hidup kita ni ada masa yang kita serius, ada masa yang kita mungkin gembira, ketawa. Tapi ada orang yang memenuhi masanya dengan sinetron-sinetron itu. Jadi menyebabkan bagaimana hatinya jadi mati. Kan media sekarang kan ada potongan-potongan video pendek-pendek. Ada yang suka dengan gelak ketawa tu, dia simpan yang tu. Dia simpan dalam handphone dia. Nangis, petikan-petikan ketawa tu, dia akan ketawa je sampai bila-bila. Jadi bagaimana boleh mematikan hati? Sepatutnya orang beriman ni, orang beriman ni bukan sikap putus asa. Orang beriman bukan ada sikap putus asa, tapi orang beriman sentiasa waspada. Waspada bagaimana? Waspada tentang kematian kita. Orang beriman, dia bukan orang beriman ni sentiasa murung, bukan murung sebab putus asa, bukan. Orang beriman ni dia sentiasa melihat ke depan, dia sentiasa waspada. Waspada bagaimana? Waspada yakni bagaimana mati mengejut, apa kita nak buat. Sedangkan kita ni nak bawa amal yang banyak berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kenangkan bagaimana hidup kita ni banyak dosa, bagaimana kita nak hilangkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala ini menyediakan amal kebajikan agar dosa kita terhapus. Al-hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebajikan menghapuskan dosa. Jadi orang beriman sentiasa dia memikirkan kebajikan. Dengan kebajikan itu pahala, dan kebajikan juga menghapuskan dosa. Ini orang beriman. Bukan salah kita nak sekali-sekali melegakan hati, menenangkan hati dengan gelak ketawa, tidak salah. Tapi jangan dijadikan sepanjang masa gelak ketawa dia boleh menyebabkan hati jadi mati. Kalau hati mati, dia tidak akan ingat kematian. Hati mati, dia tidak akan mengingat kepada kematian. Hati yang mati ni dia akan cinta dunia, hubbud dunia. Dia akan jadi cinta dunia. Dan menyebabkan dia akan dendam. Jadi banyak ketawa menyebabkan hati mati. Dan hati mati boleh menyebabkan dendam, suka berdendam, suka bermusuhan, suka bersangka buruk kepada orang lain sebab hati mati. Sedangkan Islam ajar kepada kita agar sentiasa kita sangka baik kepada orang dan suka memaafkan orang lain, sikap hati yang hidup. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Dan yani kalau suka ketawa, hati mati menyebabkan tidak takut, tidak rasa takut, tidak rasa takut dengan kematian, tidak rasa takut dengan kematian mengejut, tidak rasa takut dengan sebalik kematian itu apa kita nak jadi. Sedangkan orang beriman ini sentiasa memikirkan perkara yang berlaku selepas dia mati, apa nak jadi dengan mati dia. Kan mati-mati ini adalah merupakan saat kita meninggalkan dunia. Dan mati bagi orang beriman itu adalah merupakan kelegaan, kerehatan. Di dunia ini tidak ada kerehatan bagi orang beriman. Setiap masanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sama ada ibadah yang khusus seperti salat yang kita tunaikan tadi, ataupun ibadah yang umum, bekerja semua kembali kepada Allah. Sebab orang beriman ini kalau bekerja, dia akan timbang dengan halal dan haram. Sentiasa hidupnya melihat kepada keuntungan akhirat orang beriman. Dan orang beriman ni bila dia akan berhenti berehat apabila dia mati. Kita tidak nak apabila kita lepas kita mati mana bermula kesusahan. Kita nak senang bila masa kita mati. Kita bawa amal yang banyak, kita akan senang. Di mana kesenangan akhirat tu iman dan amal soleh. Kunci kepada syurga adalah iman dan amal soleh. Yani kubur itu adalah merupakan permulaan akhirat. Kubur itu adalah merupakan yakni semi akhirat, barzakh, yakni tembok yang memisahkan di antara kita dengan dunia dan tembok yang memisahkan kita dengan mahsyar, di mana dia adalah merupakan bahagian daripada alam akhirat.
Di mana kubur ni bukan tempat untuk berusaha lagi dah. Tidak ada kubur ni bukan tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita berehat. Orang beriman dia beruntung sebab dia sentiasa memikirkan mati dan selepas kematian. Dia tidak nak dia jadi orang rugi, dan kerana itulah dia sentiasa memikirkan. Allah Ta'ala sebut al-hasanat yudhibun as-sayyi'at, yakni kebajikan dia menghapuskan kejahatan ataupun dosa. Sebab setiap kebajikan adalah pahala, dan setiap kebajikan itu adalah menghapuskan dosa. Kita solat berjamaah, kita solat maghrib, itu adalah kebajikan, dan kebajikan hapus dosa. Dan kita solat maghrib secara berjamaah, itu adalah kebajikan, dan kebajikan itu adalah hapuskan dosa. Selepas daripada maghrib tadi kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu adalah kebajikan, dan kebajikan adalah pahala. Dan juga di sebalik kebajikan itu adalah menghapuskan dosa. Doa itu adalah kebajikan, doa itu adalah ibadah. Al-ibadah, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi ibadah, kita berdoa hajat kita kepada Allah, di mana untuk kita minta sesuatu kepada Allah, dan Allah Ta'ala jadikan doa itu sebagai ibadah pula. Murahnya Allah, di samping kita meminta, Allah Ta'ala jadikan permintaan itu sebagai ibadah. Dan ibadah itu pahala, dan pahala itu dan ibadah itu adalah mengampuni dosa. Orang beriman dia sentiasa fikir begitu. Setiap masa dia nak buat kebajikan, sebab kebajikan pahala, dan kebajikan itu dia menghapuskan dosa. Dia fikir itu saja. Sebab kita nak masuk kubur kita rehat. Kita tak nak masuk kubur kita kena padam. Kita tak nak. Tak nak. Kalau maknanya kita berpada-pada dah. Kalau kita nak bersenda gurau, berpada-pada. Jangan sebab senda gurau itu menyebabkan hati kita jadi mati. Hati yang mati tak takut apa-apa lagi dah. Tak takut kematian, tak takut selepas kematian, tak takut orang cerita neraka pun dia boleh gelak sebab cerita gelak. Apabila orang cerita neraka, bagi orang yang hati hidup dia takut. Apabila orang yang suka gelak ketawa, orang cerita neraka pun dia boleh gelak juga sebab sentiasa gelak. Bergelak-gelak, dia macam benda permainan. Semua dalam hidup orang suka berlawak jenaka ni semua permainan dalam hidup dia. Kita tidak nak begitu. Ada benda yang kita serius, ada benda yang kita tidak serius. Orang beriman, tapi sentiasa orang beriman tu dia berwaspada agar setiap yang dilakukan tu adalah merupakan kebajikan, dan kebajikan itu pahala, dan kebajikan itu hapus dosa. Itu yang kita perlu fikir, terapkan dalam pemikiran kita. Setiap masa kita nak buat kebajikan, dan kebajikan itu pahala, dan kebajikan itu adalah hapus dosa. Itu cara pemikiran kita sebagai orang beriman. Kita selamat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazih. Yang bermaksud jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak-lawak dan seluruh dengan dia. Ini larangan daripada Rasulullah SAW. Nabi kata tak payahlah kamu bertengkar-tengkar. Jangan kamu nak bertengkar dengan saudara kamu. La tumari akhaka. Jangan kamu nak bertengkar-tengkar. Jangan kamu suka berbantah-bantah dengan saudara kamu. Wala tumazihu. Dan juga jangan kamu ni suka kepada melawak-melawak berseluruh-seluruh sehingga nak jadi sinetron, nak jadi cari makan dengan lawaknya nak. Tak payahlah tuan-tuan. Tak payah. Kita menyebabkan, kalau kerana kita menyebabkan orang lain lupa kepada Allah, apakah yang kita akan jawab di sisi Allah nanti? Kita ni cari makan dengan lawak jenaka. Dengan lawak jenaka kita ni orang lupa kepada Allah. Agak macam mana kita nak jawab dengan Allah? Sepatutnya kita ni satu medium untuk ajak orang ingat kepada Allah. Bukan kita ni satu medium perantaraan untuk menjauhkan orang daripada Allah. Bukan. Kita nak jadi orangnya kerana kita ni orang boleh ingat Allah. Itu kita punya kehidupan kita. Kita tidak nak kerana kita ni sampai lupa orang kepada Allah. Jadi berat. Apa kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok? Orang lupa kepada Allah dengan sebab kita. Sebab apa kita ni memang juara jawab jenaka sampai boleh lupa kepada Allah. Jadi apa kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi SAW menyebut jangan kamu ni suka melawak. Jangan kamu ni jadikan hidup kamu yang suka melawak. Dan sabda Nabi SAW, inna rajula yatakallamu bil kalimati
yudhiku biha yulasanahu fayahwi biha abada min turaya. Yang bermaksud bahawasanya seorang laki-laki yang sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketiga. Nyoba yang satu laki-laki, inna rajula la yatakallamu bil kalamati. Ini orang laki-laki, seorang laki-laki yang dia bercakap dengan percakapan yang di sekeliling dia tu orang boleh gelak. Yudhik, mana dia ni orang yang kita kata apa, tok selampit ke. Macam zaman dulu tok selampit orang suka bercerita. Dia panggil ni inna rajula yatakallamu bil kalimati yudhik. Maknanya seseorang laki-laki yang dia berkata-kata dan kata-katanya disukai, digelakkan oleh orang. Orang sekeliling dia gelak. Jadi dia ni kerja dia untuk menggelakkan orang saja. Seperti contoh sinetron tadilah. Jadi orang yang dicari makan dengan lawak jenaka sehingga pekerjaan dia jadi pekerjaan dia. Kalau orang tengok muka dia pun orang gelak. Belum dia cakap lagi orang gelak. Dan sebab apa? Tak ada. Muka ni tidak ada haibah. Kalau orang tengok muka kita, orang gelak, apakah benda tu benda yang patut ada kepada kita? Orang yang patut orang tengok kita boleh hormat kita, boleh. Maknanya lihat kita ni orang yang sejuk hati, bukan tengok kita tu muka kita ni muka lawak jenaka. Apa kita nak macam tu? Sedangkan kita hilang haibah, kita hilang kehebatan. Sebagaimana Rasulullah di mana dia ada haibah, orang tengok wajah Nabi itu ada haibah, kegerunan. Orang tak boleh nak buat main-main dengan sehingga sahabat tidak akan berani bertentang wajah dengan Nabi sebab ada haibah. Itu kemuliaan. Haibah itu adalah kemuliaan. Tapi kalau kita ni suka lawak jenaka, menyebabkan orang tengok muka ni muka kita muka lawak jenaka, apa kita nak jadi sebenarnya? Di mana dengan keadaan itu bagaimana? Yang tertawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketiga. Maknanya jauh lah dia ni, dilempar jauh dia ni daripada kedudukan orang yang mulia. Jauh. Sedangkan sebagai manusia kita ni naklah ada kemuliaan haibah. Tapi dengan sebab sikap kita itu seumpama kita terjatuh jauh daripada kemuliaan sebagai manusia itu tadi. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak berseluruh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Walaupun sebegitu kali sikit-sikit berseluruh itu tak salah. Mana tidaklah disuruh kita ni sepanjang masa serius. Orang tengok muka kita pun lebih takut daripada harimau. Tidak patut macam tu. Kan tengok wajah kita, tengok harimau, tengok kita lagi orang takut. Jadi taklah sepatut macam tu. Bahkan adalah ia harus istimewa serta kanak-kanak dan perempuan kerana membaikkan akan hati mereka itu. Sesungguhnya diceritakan akan demikian itu daripada Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang perlu juga kita ni nak juga orang lain bergembira dengan kita, seperti anak, seperti isteri. Takkan anak kita ni tengok wajah kita tu takut. Mana tengok wajah kita sebagai hormat, bukan tengok wajah kita tu seperti sesuatu yang menakutkan, seperti monster, takut. Jadi ada juga mungkin orang macam tu, di mana apa dia nak balik pejabat tu semua dalam rumahnya semua gerun. Isteri jadi gerun, anak jadi gerun. Raksasa dah nak balik. Jadi mana tidak macam tu, maksudnya maknanya orang suka dengan kita. Isteri, anak semua menunggu kita, dia nak hormat kita. Sekali-kali kita ni ada juga perkataan-perkataan yang melawak yang benar. Ada, maknanya perkara itu ada di dalam Islam. Bukan kita ni orang yang menggerungkan orang sampai orang tak boleh dekat dengan kita. Anak isteri ni tidak boleh nak makan semeja kita. Sebab apa? Kita ni macam monster. Bukan macam tu. Maknanya isteri dan anak ni boleh dekat dengan kita, tapi hormat kita. Sebab kita ni tidaklah melawak melampaui batas dalam batas yang ditetapkan oleh Allah.
sombong sikit. Telah bersabda Rasulullah SAW, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Yang bermaksud bahawasanya aku berseluruh, yakni melawak, dan tiada berkata aku melainkan akan yang benar. Nabi SAW menyebut, aku melawak, aku berseluruh, tapi seluruh aku itu semuanya benar, tidak ada pembohongan. Berbeza dengan melawak setengah orang, dia melawak yang bohong. Nak suruh orang gila, dia melawak benda yang bohong. Sedangkan Nabi kata, aku ni melawak, berseluruh, tapi wala aku illa haqqan, dan tidak aku bercakap melainkan yang benar. Itu je. Melawak dan tiada berkata aku melainkan yang benar, dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannata ajuz. Yang bermaksud tiada masuk syurga perempuan yang tua, artinya tiada berkekalan ia tua dalam syurga, bahkan dijadikan muda pada ketika masuk ke dalamnya. Ini contoh daripada lawak Rasulullah. La yadkhulul jannata ajuz. Pada satu hari Rasulullah melihat satu perempuan tua. Nabi kata, la yadkhulul jannata ajuz, tidak akan masuk syurga orang tua. Jadi orang perempuan tu sedih lah, sebab dia dah tua. Jadi apabila melihat sedih itu, Nabi SAW menyebut, maknanya dalam syurga semua orang muda. Itu maksudnya Nabi melawak, tapi lawak Nabi itu semua benar. Kita ni boleh juga buat satu lawak ataupun senda gurau dengan orang dekat dengan kita, isteri dan anak, pentingnya benda itu benar. Boleh ulah cerita agar sesuatu tu kita jadi seronok. Seperti Rasulullah ni, dia buat satu lawak jenaka di mana orang perempuan tu serius dengar. La yadkhulul jannata ajuz, tidak akan masuk syurga orang tua. Jadi perempuan tu dia serius, benda tu serius dia dengar, di mana dia sedih. Nabi kata maksud dalam syurga semua orang muda. Kalau orang lelaki muda, orang perempuan muda-muda, semua muda-muda, tak ada duduk dalam syurga ni tua sakit pinggang ada gaul, semua tak ada dalam syurga. Semua sihat. Jadi mudah-mudahan dapatlah maklumat kepada kita, yakni jaga lidah kita, sebab lidah ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.